Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Untuk kelas PDPR Sains pada hari ini, cikgu teruskan lagi dengan tajuk pengukuran isi padu. Okey, murid-murid boleh buka buku teks di muka surat 85. Okey, kita baca bersama-sama ya. Okey. Kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid? Okay, murid-murid perhatikan ada dua jenis kenderaan, satu bas sekolah dan satu lagi van sekolah. Okey, bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Oleh itu, isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Okey, apakah isi padu tu murid-murid? Apa maksud isi padu? Okey, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu sama ada pepejal, cecair atau gas. Okey, lagi sekali cikgu terangkan, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Okey ya. Isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba murid-murid perhatikan objek di bawah dan pastikan unitnya. Okay, yang pertama adalah isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter. Okay, jika murid-murid ada pernah minum susu kotak, cuba lihat pada bahagian kotak tu ada ditulis isi padu air di dalam kotak tu ya. Okay, kalau di sini kita tengok adalah 200 mililiter. 200 mililiter. Biasanya bagi unit mililiter adalah isi padu yang sedikit. Yang sedikit kita tulis dengan unit mililiter ataupun ml. Okey, seterusnya isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter atau ditulis L. Okey, kalau jumlah ataupun air yang lebih banyak kita tulis ataupun kita sebut dalam unit liter ataupun L. Okey. Seterusnya isi padu tangki air. Okey, bagi isi padu air yang sangat banyak, kita nyatakan dalam unit meter padu atau ditulis dalam M kuasa 3. Okey, 3 ni 3 kita sebut padu. Okey, murid-murid ingat yang minggu lepas kita lihat ada unit kuasa 2 itu persegi. Yang ni 3 kita sebut padu. Okey. Tengok di bawah. Okey, apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair dalam objek di sebelah? Okey, murid-murid kenal ni? Okey, ini biasanya kita bagi baby minum ubat. Okey, unit ni banyak ke sedikit air yang boleh masuk dalam ni? Okey, jika sedikit kita gunakan unit mililiter. Okey, jika sedikit kita gunakan unit mililiter atau ml. Okey, ini adalah jug air ya. Dia banyak sedikit berbanding yang ni. Okey, kalau isi padunya sederhana, kita tulis dalam bentuk liter ataupun L. Okay, jika isi padu yang terlalu besar seperti kolam mandi ni, ini kita tuliskan unitnya dalam meter padu ataupun meter kuasa 3, M kuasa 3 meter padu. Okay, itu adalah unit bagi isi padu air. Okay, seterusnya kita nak lihat bagaimana cara kita nak lihat mengukur isi padu kotak lohong. Okey, kotak lohong ni adalah kotak yang kosong. Kotak lohong ni adalah kotak yang kosong. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, mengukur isi padu kotak lohong.
bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Okey, sama seperti kita mengukur permukaan luas minggu lepas ya murid-murid. Berapa kertas 1 cm, darab 1 cm dapat mengukur permukaan luas. Okey, yang ni kotak lohong pula. Okey, bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Okey, kotak lohong ni berukuran 2 cm darab 2 cm darab 2 cm. Macam mana kita nak kira kotak lohong ni? Ya. Okey, berapakah isi padu kotak lohong ini? Okey, cikgu dia tanya. Okey, cikgu dia terangkan kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan kubus 1 cm padu. Okey, ni kubus 1 cm padu. 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Jawapan dia 1 cm padu. Okey, 3 ni adalah padu. 1 cm padu. Okey, kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang dapat memenuhi ruangnya. Okey, kita tengok dekat sini berapa bilangan kubus 1 cm padu dapat masuk dalam kotak lohong ni. Okey, kita kira sama-sama. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, ini adalah bahagian hadapan. Sama juga. Di bahagian belakang pun ada 1, 2, 3 dan 4. Jadinya bahagian depan ada 4 tambah lagi 4 sama dengan 8. 8 kubus 1 cm padu dapat masuk ke dalam kotak lohong ni. 8 biji kubus 1 cm padu dapat masuk ke dalam kotak lohong ni. Okey, jadi kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Maka jumlah isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Okey, 8 cm padu kita tulis macam ni ya murid-murid. 8 cm padu. Okey, 3 ni bermaksud padu. Okey. Dah faham murid-murid setakat ni? Okey, kita teruskan lagi dengan mengukur isi padu cecair. Okey, isi padu cecair. Okey, di sini ada Lim, Langgi dan Aisyah membeli susu kotak. Mereka ingin mengetahui sama ada isi padu kotak tersebut sama seperti yang dilabelkan. Okey, dia nak tengok betul ke isi padu susu kotak tu ya. Okey, isi padu susu kotak ini ialah 200 ml. Adakah isi padunya tepat 200 ml? Okey, mari kita mengukurnya. Okey, ini Lim, Langgi dan Aisyah. Okey, ada satu susu kotak. Okey, mereka ni nak mengukur betul ke tidak isi padu air di dalam susu kotak ni 200 ml. Okey ya, kita tengok sama-sama. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Okey, isi padu cecair diukur menggunakan silinder atau silinder penyukat atau bikar. Okey, yang ni adalah bikar. Okey, yang kecil ni, yang rendah ni adalah bikar. Yang ni adalah bikar. Okey, yang ni murid-murid, yang ni adalah silinder penyukat.
Okey, untuk mengukur isi padu cecair, kita boleh menggunakan sama ada bikar, ini bikar ataupun silinder penyukat. Okey, macam mana cara nak ukur isi padu cecair ni murid-murid? Okey, kita tengok sama-sama. Okey. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak. Okey. Lim, Langgi dan Aisyah ni dia mengambil silinder penyukat. Okey, pastikan silinder penyukat tu diletakkan di tempat yang rata, permukaan yang rata. Okey, lepas tu dia tuangkan air susu tadi dalam silinder penyukat. Okey, tengok ni, yang ni lim dia letakkan masukkan susu tadi dalam silinder penyukat. Okey, bila lim lim mengukur isi padu tu, lim mendapati isi padunya ialah 210 ml. Lebih 200 ml. Lim tu melihat dari atas. Okey, dari atas, kedudukan matanya di atas. Jadi dia tengok ukuran isi padu adalah 210. Lim mendapati isi padunya 210 lebih. Okey, seterusnya Langgi, dia kata isi padu nya ialah 190. Langgi pula melihat kurang daripada 200 kerana kedudukan matanya di bawah. Dia tengok dari bawah dan didapati isi padunya adalah 190. Okey, manakala Aisyah pula, okey, saya pula mendapat bacaan tepat 200 ml. Aisyah kedudukannya matanya tepat. Tepat di sini ya. Jadi Aisyah mendapati isi padu susu tu adalah 200 ml. Okey. Jadi yang mana yang tepat, yang betul bacaannya? Sama ada kita tengok dari atas, dari bawah ataupun tepat di sini ya. Okey, yang mana yang betul? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, bacaan isi padu siapakah yang betul? Okey, mengapa? Okey, kita tengok. Bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya pada aras meniskus. Okey, murid-murid sebut meniskus. Okey, ni kedudukan mata. Tepat ni kita sebut dia kedudukan mata paras berada pada aras meniskus. Okey, apa meniskus tu murid-murid? Okey, meniskus tu adalah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berlekuk. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kini seperti berlekuk di sini. Kedudukan mata kita kena tepat di sini. Okey, ini adalah kedudukan mata pada aras meniskus. Okey, tidak boleh tengok dari atas ataupun tidak boleh tengok dari bawah. Kita tengok betul-betul aras mata kita pada aras meniskus tadi. Yang ni. Dia seperti, kelihatan seperti berkeluk. Yang ni ya, berkeluk. Meniskus tadi ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan seperti berkeluk. Ni, berkeluk. Okey. Okey, setakat itu dulu cikgu terangkan. Okey, seterusnya murid-murid boleh buka buku aktiviti di muka surat 57 sebagai latihan untuk PDPR kita pada hari ini ya. Okey. Sekian, terima kasih.